tahniah. Anda semua akan bersama kami selama 1 jam. Siaran langsung ini dibawakan khas oleh tim BTS 6.0, Panitia Aula Akademi YouTuber Malaysia, sebuah inisiatif daripada E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Sila tumpukan sepenuh perhatian anda. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Ayo, kita sama-sama meneroka dan mengupas kemanisan anugerah dari syurga dalam segmen khas Menyikap Hikmah dari Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang ke segmen khas BTS 6.0 bersama kami untuk mengupas kemanisan anugerah dari syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita bersama-sama dalam segmen khas BTS 6.0 siri yang kelima. Apa khabar semua? Mu'alimah berharap semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat dan dalam rahmah dan kasih sayang Allah selalu. Baiklah para penonton, semesti kita dah tak sabarkan. Apa kata jom kita tonton footage ini terlebih dahulu. Alhamdulillah, bertemu kembali. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kata orang tak kenal maka tak cinta. Kata mu'alimah pula, kata mu'alimah pula, dah kenal sudah tentu jatuh cinta. Ayuh, jom kita berkenalan dengan lebih dekat lagi dengan tim BTS 6.0. Mu'alimah mulakan dengan diri mu'alimah. Ismi Masyitah binti Abdul Hamid. Mu'alimah sekarang bertugas di SK Tunku Bendahara, Kod Diang Kedah. Mu'alimah berasal dari Alustar. Ada tak dalam ni orang Alustar dan orang Kod Diang? Tulis di ruangan chat. Okey, baiklah. Kita dah ada penonton-penonton ya. Sebelum tu, seterusnya mu'alimah persilakan rakan-rakan mu'alimah yang lain. Mu'alimah persilakan, mu'alimah Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Okey, mu'alimah Khair. Mu'alimah diberi nama mu'alimah Khair. Okey, saya sebelum mu'alimah. Okey, mu'alimah bertugas di Sekolah Kebangsaan Tok Kepak Kod Diang Kedah. Sama juga dengan mu'alimah Masyitah. Kod Diang Mai kan? Okey, baiklah. Mu'alimah persilakan. Mu'alimah seterusnya, mu'alimah Reha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mu'alimah Masyitah, rakan-rakan Mu'alimah di konti dan juga para penonton yang berada di luar sana. Mu'alimah Reha binti Muhammad Yunan, Mu'alimah daripada SK Sungai Kelama Gemas Negeri Sembilan. Masya Allah, Mu'alimah Reha sekolah baru ya? Ya, sekolah baru Mu'alimah. Okey, baiklah. Seterusnya Mu'alimah persilakan, Mu'alimah Marli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat malam kepada penonton di luar sana. Perkenalkan, Mu'ad adalah Mu'alimah Marli Mastura binti Abdul Manap, Mu'alimah daripada Masjid Tanah Melaka. Ada tak para penonton daripada Melaka pada malam ini, Mu'alimah Masyitah? Masya Allah, kita masih menantikan komen-komen adik-adik kita, penonton kita ada tak? Boleh tulis di ruangan chat dari mana asalnya. Okey, baiklah. Mu'alimah teruskan kepada mu'alimah seterusnya, Mu'alimah Naimah Nai. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Mu'alimah Naimah Nai. Okey, mu'alimah bertugas di SK Kampung Bukit Pokok Senar Kedah. Ada tak orang Kedah? Samalah dengan Mu'alimah Masyitah dan juga Mu'alimah Khair. Ya, Mu'alimah Kedahan banyak malam ni ya. Okey, baiklah seterusnya dan yang terakhir kita persilakan Mu'alimah Tayyarah kita malam ni iaitu Mu'alimah Nisa.
Assalamualaikum. Alhamdulillah kita bertemu lagi minggu ni. Nama diberi Mu'alimah Nisa, bertugas sebagai guru bahasa Arab di SK2 Taman Selayang, Batu Cave, Selangor. Mereka ada ramai tim Kedah. Mana tim Selangor? Ajak lagi ramai bersama kita malam ni, insyaAllah. InsyaAllah. Ada tu. Okey, baiklah. Alhamdulillah adik-adik dan para penonton semua sudah kenal dengan tim PTS 6.0 kan? Okey, jom kita teruskan. Baiklah, mesti semua sudah tidak sabar untuk mendengar kupasan kemanisan dari syurga ini kan? Baiklah, sebelum tu Mu'alimah memohon marilah kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita di bumi Syria dan Turki yang diuji oleh Allah dengan musibah gempa bumi yang mana sehingga ke hari ini lebih daripada 21,000 angka korban dicatatkan. Lebih 3 juta yang terkesan dan yang cedera dilaporkan sekitar 80,000. Jadi marilah kita sama-sama semoga Allah mengurniakan kesabaran dan ketabahan serta dipermudahkan segala urusan mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita bermula, apa kata kita dengarkan terlebih dahulu serangkap pantun daripada Mu'alimah. Okey, baiklah. Anak Cina membeli cuka, cuka dibeli di kedai Asia. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan Fatihah yang indah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baiklah, semoga kita semua mendapat keberkatan dan inayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, sebelum kita teruskan lagi perjalanan kisah kita pada minggu ini, Mu'alimah nak alu-alukan penonton kita pada malam ini. Kita ada siapa ya? Kita ada adik Ina Syaimah. Assalamualaikum. Adik Anissa Praya. Adik Pranif. Hai adik Pranif. Adik Patricia Humaira pun ada. Adik Mu'alim Sunan. Assalamualaikum. Kita ada adik Nur Idina. Kita ada Ustazah Suraya. Ahlan Ustazah. Terima kasih. Setia kan Mu'alimah Masyitah? Ya. Ustazah selalu bersama dengan kita. Adik-adik kita ni pun setia. Alhamdulillah. Jangan lupa ajak lagi rakan-rakan kita untuk share link. Ajak duduk sama malam ni. Okay. Kita teruskan. Baiklah. Kita teruskan lagi kita punya segmen pada malam ni. Jom kita tonton dulu montaj ini.
Alhamdulillah. Demikianlah tadi gambaran sedikit tentang segmen khas yang dibawakan oleh tim BTS 6.0. Semoga ada manfaat dan kebaikan kepada para penonton di sana. InsyaAllah. InsyaAllah. Baiklah, kepada para penonton yang terlepas untuk menonton, anda boleh klik link playlist yang akan diberikan di ruangan chat nanti. Betul tu. Apa kata kita sharekan lagi link segmen khas kita pada malam ini dan ajak lagi ramai-ramai kawan-kawan dan ahli keluarga untuk sama-sama kita menimba ilmu pada malam ini. Jom. Jangan lupa di hujung siaran nanti terdapat soalan-soalan untuk para penonton bagi memenangi hadiah yang istimewa daripada tim BTS 6.0. Nak tahu hadiah apa? Jom kita saksikan iklan ini. Okey, baiklah para penonton. Menarik kan hadiah yang kita sediakan? Jangan lupa untuk hantarkan penyertaan di hujung siaran nanti. Baiklah, tanpa melengahkan masa, jom kita singkap cerita salah satu buah-buahan dari Taman Syurga yang akan disampaikan pada minggu ini oleh Mu'allimah Khair. Dipersilakan. Alhamdulillah. Mu'allimah Khair mulakan dengan salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu'allimah dikonti, adik-adik dan para penonton di luar sana. Okey, bersama Mu'allimah Khair sekali lagi untuk kita sama-sama mengupas kemanisan buah-buahan Taman Syurga. Baiklah, saksikanlah teaser ini. Apa sahaja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada di bumi atau di langit, kesemuanya untuk dimanfaatkan oleh manusia. Dikatakan tumbuhan yang mempunyai pelbagai khasiat dan kegunaan. Gersang dan tandus, ia boleh hidup segar dan berbuah lebat. Tamar merupakan buah yang sangat istimewa dan Allah Subhanahu Wa Taala telah merakamkan di dalam Al-Quran sebanyak 20 kali. Rasanya yang manis, mempunyai putik yang bersusun-susun indahnya. Siapalah kita untuk menyangkal kehebatan buah-buahan Taman Syurga ini untuk dinikmati. Menjadi makanan kegemaran Rasul junjungan teragung, sehinggakan diriwayat oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Aisyah, rumah yang tiada tamar, maka penghuninya kelaparan." Hadis riwayat Muslim. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat ini. Benarkah digelarkan Tamar al-Atyaban? Benarkah sesiapa yang memakannya menjadi penawar racunan sihir? Untuk mengetahuinya lebih lanjut, jangan lupa saksikan BTS 6.0 menyelongkar rahsia, khasiat dan kelebihan di sebalik keistimewaan kiriman ilahi ini. Masya Allah. Okey, baiklah para penonton Mu'allimah dikonti dan adik-adik yang Mu'allimah kasihi. Buah apa ya? Dah terpampang dah ni. Wal kurma. Wal kurma. Wal padang pasir. Macam tu Mu'allimah Masyitah. Okey. Baiklah. Mu'allimah teruskan. Sebelum kita bahaskan sebelum kita bahaskan lebih lanjut, Mu'allimah Khair ingin mulakan dengan melihat terlebih dahulu
makna kurma itu sendiri. Okey, dalam Kamus Dewan edisi keempat, kurma ialah sejenis tumbuhan palma yang buahnya manis dan boleh dimakan. Okeylah, jom kita singkap kurma ini lagi dari pelbagai bahasa. Okey. Okey. Okey, dari segi bahasa, yang pertama bahasa saintifik. Masya Allah. Kurma merupakan daripada genus Phoenix. Genus Phoenix. Masya Allah. Nama dia Phoenix. Dan perkataan Phoenix ini berasal daripada perkataan Phoenica. Phoenicia. Okey. Kan bahasa saintifik dia. Okey. Phoenicia yang bermaksud pokok kurma. Okey. Dan Dactylifera. Mu'alimah itu salsul ni. Dactylifera ni berasal dari perkataan Greek yakni doktulos, bermaksud jejari. Masya Allah, jejari. Yang menggambarkan yang menggambarkan bentuk buahnya. Kalau kita tengok kurma itu sendiri kan, kalau ditangkainya tu dia jari-jari tu. Dalam bahasa Greek dinama doktulos. Dalam bahasa yang saintifik ni Dactylifera. Okey. Mendalam sungguh kajian Mu'alimah. Masya Allah. Boleh pelik lidah dia. Ya, betul. Okey, Mu'alimah akan teruskan. Sebelum tu Mu'alimah Marli boleh sebutkan tak dalam bahasa Inggeris? Bahasa Inggerisnya sebut kat. Mu'alimah Marli. Boleh, insyaAllah. Mu'alimah daripada luar negara. Date. Betul tak? Betul. Date tu dating tu ke? Bukan dating tu kan. No. Dates ataupun dalam bahasa Inggeris juga disebut date palm. Mu'alimah Khair, ada Mu'alimah Basha tanya ni macam mana nak sebut tu berselit terbelit lidah Mu'alimah. Okey, nanti kita buat kelas untuk menyebut bahasa saintifik ni. Okey. Baiklah, Mu'alimah Khair teruskan. Manakala pokok kurma dalam bahasa Arab, yakni di dalam Al-Quran disebut sebagai nakh. Dan manakala buahnya yang matang dipanggil tamar. Itu sebab buah kurma ni sebagai tamar. Dan keluarga pokok kurma ini ialah dinamakan Mu'alimah Reha sebutkan keluarga buah kurma ini. Silakan. Okey. Mu'alimah try betul Monocot Arakasi. Betul tak? Masya Allah. Pandainya. Boleh. Okey. Bukan opocot Bukan monocot ya. Yang salah sebut. Okey, Mu'alimah teruskan. Jom kita singkap asal usul kurma. Okey, Masya Allah. Asal usul kurma ini berasal dari tanah di sekitar tepi sungai Nil dan Efrat. Efrat ni ataupun sungai Furat. Ataupun nama lain Efrat ni adalah Furat. Kalau para penonton dan Mu'alimah di Konti tengok dalam peta sungai Nil ni merentasi negara Mesir, Sudan, Kenya dan negara-negara di sekitarnya. Dan sungai Efrat ni merupakan sungai yang terpanjang di Asia Barat. Yang mengairi tiga buah negara iaitu Turki, Syria dan Iraq. Okey. Buah kurma ini ditanam sejak zaman silam dari zaman Mesopotamia ke zaman Mesir prasejarah. Ini zaman purba iaitu
di sekitar 4,000 ke 6,000 sebelum Masihi. Dia semacam dengan siri-siri yang sebelum ni, buah delima, buah tin, kan, buah anggur, semua seangkatan dengan buah kurma juga. Okey. Semua dah lama wujud. Ya, betul. Mu'allimah Khair Kira dah lama lah kan. mungkin sebab nama pun buah-buahan syurga kan, jadi syurga pun dah lama wujud kan sebelum kita ada di bumi, jadi memang lama lah kan. Betul tu Mu'allimah Masyitah, itulah kelebihan orang Islam. Okey, Mu'allimah teruskan. Kemudian pada zaman dahulu para pedagang membawa benih ni untuk dikomersialkan, untuk ditanam di negara masing-masing di serata negara. Dan antara yang menjadi pengeluar utama iaitu Mesir. Ni negara pengeluar yang pertama yang mengeluarkan buah kurma, Arab Saudi, Iran, Algeria, Afrika, Australia, Amerika dan termasuk kita juga, Malaysia. Okey, Mu'allimah nak tanyalah, kalau kita tengok ni buah kurma ni ditanam di beriklim apa? Ada tak yang komen di ruangan chat? Ada tak Mu'allimah Masyitah? Masih belum ada tapi sedang menulis agaknya. Okey, ni ada, kita bacakan. Mu'allimah Noni Mariana sebut Mu'allimah Noni suka kurma yang bertangkai. Isi dia macam pejal-pejal sikit. Sedap. Okey. Pejal-pejal tu apa maksud dia? Orang kita tak tahu pejal tu apa. Isi dia padat padu. Padat. Okey, padu. Okey. Taklah lebih je kan. Masya Allah. Yusuf. Okey, kalau kita tengok Yusuf Tayyub, Masya Allah. Baiklah, Mu'allimah teruskan. Okey, buah kurma ni tentulah ditanam di wilayah yang beriklim panas seperti mana buah-buah taman syurga yang lain. Betul. Mu'allimah Khair. Ya, Mu'allimah Reha. Ada kan di Malaysia yang berjaya menanam pokok kurma ini kan sehingga berbuah? Masya Allah kan. Mu'allimah ada terbaca juga, Mu'allimah Reha. Ada tak adik-adik yang tahu di manakah di Malaysia itu? Boleh komen di ruangan chat. Okey, Mu'allimah nak tanya juga ni. Kat sini kita ada Amerika. Amerika ni tempatnya beriklim sejuk. Kenapa? Kenapa boleh ditanam Amerika? Ada tak yang adik-adik boleh komen? Di manakah tempat di Amerika yang boleh kita tanam buah kurma ni hidup dengan subur? Ada tak Mu'allimah Masyitah? Mu'allimah Masyitah nak teka lah. Okey, silakan. Mu'allimah Masyitah rasa di California. Ahsanti. Macam lagu tu kan, Hotel California tu. Sebabnya kalau kita tengok buah-buahan sebelum ni semua kebanyakan datang daripada California kalau ditanam di Amerika ni. Ya, betul tu Mu'allimah Masyitah. Seperti mana buah anggur juga kan, banyak daripada California Okey. Baiklah. Ada banyak surah yang menyebut tentang kurma atau an-nakhil ini. Jom kita dengarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون
صدق الله العظيم. Artinya, Dia, yakni Allah, menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu dengan tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar ada tanda, yakni kekuasaan Allah bagi yang memikirkan. Surah An-Nahl ayat 11. Masya Allah, sadaqallahul azim. Mu'alimah mengucapkan ribuan terima kasih kepada Haji Abdul Muhsin bin Haji Muhammad Fazil, yang ni pegawai Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah. Okey. Mu'alimah Ya, Mu'alimah Masyita. Tadi Mu'alimah Khair ada tanya, ada sebut, minta penonton kita sebutkan negeri mana kan. Dan kat sini Mu'alimah nampak, Mu'alimah Noni ada sebut kat Kelantan banyak pokok kurma. Oh, Masya Allah. Kat Kelantan. Okey. Boleh sebutkan secara khususi. Apakah nama tempat itu? Ada soalan sikit. Mu'alimah Khair, adik Pranif pun ada sebut pokok kurma ni nampak sama seperti pokok kelapa sawit. Okey, nanti kita kenali pokok kurma dengan lebih mendalam. Okey, Mu'alimah teruskan ya. Ada beberapa surah surah yang disebutkan di Al-Quran mengenai An-Nakhil, iaitu kurma ini, iaitu antaranya ayat 99 surah Al-An'am, ayat 11 surah An-Nahl dan ayat 18 ke 19 surah Al-Mu'minun. Okey. Sampailah masanya kita nak kenali pohon kurma, kenali pokok kurma. Okey, Mu'alimah Khair nak tanya Mu'alimah di konti ataupun adik-adik dan para penonton di luar sana, mana satukah pohon kurma, sama ada A ataupun B? Boleh jawab di ruangan chat. Tulis. Ada tak? Ada tak? Adik Pranif tadi boleh komen lah. Adik Pranif kan? tadi dah tanya, boleh komen, boleh pilih. Yang mana satu? Kurang sama Yang mana kan? satu? Yang mana satu? Yang mana Sama satu? tapi tak serupa. Betul tu. Semua daun-daun nampak macam sama. Okeylah, Mu'alimah Khair tanya Mu'alimah di konti lah. Jawapannya apa ya? Mu'alimah A ataupun B? teka B? Okey, Mu'alimah Syita B. Mu'alimah pun sama. Okey, Mu'alimah Nai pun sama Okey. Okey, jom kita tengok apakah jawapannya. Yeay, jawapannya B. Hebat. Betul. Okey. Dia macam nak sama Mu'alimah Khair pokok tu. Yang mana satu? Betul. Okey, kalau kita tengok daripada segi luaran dia, kalau kita tengok tadi kalau pohon kelapa sawit, buah dia di celah-celah pelepah, di dekat dengan batang dia di atas. Okey, kalau pohon kurma pula buah dia berjuntai di bawah. Berjuntai di bawah. Macam ni. Macam kita tengok ni kan. Okey, jom kita kenali pohon kurma. Yakni pohon kurma ni sentuhlah bersaiz sedang ni sederhana. Batang dia tu sederhana. Okey, tak terlalu besar macam pokok-pokok besar dan tak terlalu kecil. Kecil kan. Okey. Masya Allah. Okey. Kemudian tingginya lebih kurang 15 ke 20 meter. 15 ke 25 meter. Dan daripada 4 ke 7 tahun selepas ditanam, pokok kurma ni akan berbuah. Okey. Tinggi. Lama juga ya. Tinggi macam mana nak ambil tu buah dia? Kan? Kan. Nanti kita singkap lagi bagaimana orang dulu boleh mendapatkan buah itu. Mesti ada cara-caranya.
Okey. Lama juga. Sementara nak dapat buah tu kan, macam kalau kita manusia macam dah masuk tahun 1 kan baru berbuah. 7 tahun. Betul tu. Darjah 1. Orang kita kata berjanggut tunggulah. Berjanggut tunggu kan. Macam pokok durian lah kan. Hasil dia tu kita kena tunggu lama baru boleh berbuah. Okey, betul tu kan. Tapi di sebalik berbuahnya lama tu mesti ada khasiat dia yang sangat istimewa. Okey, Mualimah teruskan, dia berpelepah dan setiap pelepah tu mempunyai 150 daun yang kecil. Kalau Mualimah dikonti dan para penonton tengok, daun dia seperti macam daun pokok kelapa kan? Kan mempunyai macam ada lidi dan memanjang. Kan, subhanallah. Okey. Selain pada itu, persekitaran memerlukan persekitaran kering dan berpasir. Selain pada itu juga pohon kurma ni mempunyai akar yang tunggal. Tunggal ni maksudnya satu saja, dia tak berserabut kan. Dan yang paling best ni mengeluarkan sebab dia tanah pasir kan. Betul. Okey. Mesti dia mungkin dia nak memegang pasak bumi tu, jadi dia perlukan akar yang dalam ke dalam tu kan, sebab mana kan. Ya, betul. Okey, Mualimah teruskan ya. Lagipun dia tinggi kan. Ya. Betul tu. Macam pokok pinang ya. Pun ada. Sebab dia kategori palma kan, daun yang sama kan kalau kita tengok kan. Pokok ni. Pelepah dia yang sama. Okey. Jadi pohon kurma ni akan mengeluarkan 80 ke 120 kilogram buah. Masya Allah. Banyak tu satu pokok. Masya Allah, 120 kilogram. Itu pun wow. Wow, berbaloi tunggu lama. Berbaloi tunggu lama tu. Ya, sangat betul. Okey. Dan antaranya ciri-ciri pohon kurma lagi, fakta menarik yang Mualimah Khair nak kongsikan dengan semua, pohon kurma ini mempunyai putik-putik betina dan putik-putik jantan. Masya Allah. Macam mana tu? Masya Allah. Macam mana tu? Macam mana tu? Betina kah? Mana kita nak kenal macam mana nak kenal? Kan kalau kita bukan cerita Ramli ya, bukan cerita Ramli ya. Yang mana satu jantan, yang mana satu betina. Okey. Macam mana kita nak tahu pada zaman dahulu untuk menghasilkan buah, putik betina ini didebungakan secara semula jadi melalui medium angin. Jadi kalau buah kurma ni nak berbuah, dia mesti ada pendebungaan daripada putik-putik jantan dan putik-putik betina. Subhanallah. Kalau tak ada angin, kalau tak ada faktor angin, makanya buah pokok itu tak berbuah lah Mualimah Masyitah. Dan Mualimah Khair nak kongsikan juga, ada negara menggunakan cara tradisional dengan memanjat. Macam mana manjat tu? Dia menggunakan satu alat khas untuk zaman dahulu lah kan. Bukan zaman sekarang lah. Zaman sekarang dah teknologi tinggi dah. Zaman dulu dia menggunakan tali yang sangat besar dan diikat di belakang. Diikat di belakang. Kemudian bila nak naik pokok tu dia akan menggunakan naik sikit-sikit untuk mendapatkan buah itu. Tradisional Secara tradisional. Ini macam kalau tempat kita macam ambil macam naik pokok kelapa juga kan. Ya, betul. Betul tu. Okey, Mualimah Khair teruskan. Kita dah kenal pohon kurma. Jom kita tengok pula buah kurma pula. Okey, iaitu buah kurma yang pertama berbentuk bujur silinder. Kalau Mualimah dikonti dan para penonton serta adik-adik cuba tengok dalam gambar ni, cantik kan kejadian dia, subhanallah.
berbentuk bujur dan silinder. Dan macam peluru kan Mu'allimah Khair? Bentuk peluru. Betul. Bulat-bulat kan. Okey. Selain itu panjangnya di antara 3 ke 7 cm. Tapi sekarang ni kalau kita tengok macam-macam penemuan baru, buah kurma pun dah ada yang besar dan sebagainya. Okey, yang ni secara umumnya. Okey, buah kurma ini memiliki warna merah ke kuning muda. Macam kita tengok ni ada warna merah dan ada kuning muda. Dan Mu'allimah Khair. Ya, Mu'allimah Naimah. Sekarang ni tengok macam buah langsat kan? Kan? Dia punya kuning gitu kan? Betul. Kuning muda. Betul. Dan buah kurma ini boleh ditanam menggunakan bijinya. Tapi ya, Mu'allimah Masyitah. Ada adik Inas kita kata hebat ciptaan Tuhan. Kan, subhanallah. Masya-Allah. Tabarakallah. Okey. Jadi Mu'allimah Khair teruskan. Mu'allimah Khair. Ya, Mu'allimah Noni Mariana cakap yang warna kuning tu jenis dia ke atau belum masak lagi tu? Dia nanti kita tengok nanti slide seterusnya. Okey, nantikan. Okey, Mu'allimah Khair teruskan. Buah kurma ini boleh ditanam menggunakan bijinya, tapi tak 100% yang boleh hidup dan berbuah. Okey. Dan Mu'allimah nak teruskan, iaitu buah kurma ini mempunyai kultivar utama. Kultivar ni apa ya? Kultivar ni tanaman yang dibudidayakan. Masya Allah, bahasa apa ni? Dibudidayakan. Maksudnya dinaturalisasikan. Dibudidayakan bahasa Melayu. Ataupun lagi satu, dinaturalisasikan. Masya Allah. Yang dijadikan warga negara lah. Betul. Okey, yang ni betul. Yang ni mempunyai sifat-sifat yang mantap berdasarkan bentuk, rasa, warna, ketahanan ketahanan kepada penyakit ataupun sifat lainnya. Itu dinamakan 3 kultivar utama ni, dan dihasilkan yang pertama jenis lembut, iaitu kurma Makjul. Yang kedua semi lembut, dinamakan Deglet Nur, dan ada yang kering iaitu Turi. Subhanallah. Dan Mu'allimah ada mendapat fakta lebih kurang 1,500 spesies buah kurma yang ada di dunia. Subhanallah. Banyak Mu'allimah Khair. Kan, subhanallah. Dia hasil daripada dinaturalisasikan tadi tu lah. Banyak-banyak penemuan ahli-ahli sains untuk menjadikan buah kurma itu dengan rasa sendirinya, dengan kerakyatannya yang nak. Tu okey. Okey. Dan buah kurma ini mempunyai 6 peringkat tumbesaran. Jom kita tengok. Apakah 6 peringkat tumbesaran buah kurma, iaitu ada 6 fasa ataupun 6 peringkat tumbesaran buah kurma. Okey, nak tahu tak? Yang pertama, tal'un. Begini bentuk dia, tal'un. Yang kedua, khalalun. Yang ketiga, balahun. Begini bentuk dia. Yang keempat, busrun. Yang kelima, rutabun. Yang ni disebut dalam Al-Quran banyak kan, rutabun ada juga. Kemudian tamarun. Okey, rutabun ni nak dah matang cantik dah. Jadi tamarun ni pula dia dah matang dan dah kering sedikit. Dia dah kering dah. Jadi ada air hanya sedikit saja peratusan dia di dalam tamarun ni. Mu'allimah Khair, agaknya ke mana kita minggu ni ya? Ke mana minggu ni ya? Jom kita tonton slot terjah ini. Jom.
wabarakatuh. Okay, para penonton, pada hari ini Mu'allimah Khair bersama dengan penolong pengurusnya bahagian kedai Mustafa. Dia memperkenalkan diri tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfan bin Halim. Saya merupakan pembantu jualan di Pasaraya Mustafa, Jalan Betawan. Kita nak tentang pada hari ini untuk tengok apakah produk-produk kurma yang berada di sini. Jom kita tengok apakah kurma yang pertama kita akan tengok. Di Pasaraya Mustafa ni terdapat beberapa buah jenis kurma yang utamalah yang jadi pilihan orang ramai. Antaranya kurma Safawi, kurma Mariami, kurma Ajwa dan lain-lain lagi seperti kurma Mesir, kurma tangkai, kurma mekjul dan lain-lain lagi lah. Okey. Selalunya ada produk-produk kurma ni daripada mana? Import daripada luar tu? Ya, import dari luar seperti dari Madinah dan Turki dan sebagainya. Okey, antaranya yang daripada Madinah? Di Madinah seperti Ajwa lah. Seperti yang memang ramai orang tahulah, semua Ajwa ni siapa yang pergi umrah, pergi haji, pergi tanah suci, memangnya ni pilihan yang mereka carilah. Okey. Ni daripada Madinah lah. Ya. Daripada Ajwa? Daripada Ajwa dapat seperti kurma Safawi, kurma Mariami. Yang ni Mu'allimah Khair suka. Mariami. Kira yang paling sedap lah dimakan Ya. Okey. Selain daripada tu, daripada kurma tadi yang disebut tadi kurma Mesir Ya. Ini daripada Mesir. Ya. Pada penonton. Okey, ini daripada Mesir. Okey. Ada lagi daripada selain daripada Mesir? Negara tanah Arab lah kan? Ini kurma Tunisia. Oh, Masya Allah. Tunisia. Maksudnya daripada Tunisia lah? Tunisia, ya. Daripada Kurma Tunisia. tangkai. Kurma tangkai. Okey. Okey, ni apa beza dia sama guys? Okey, ini Lihat sikit. Ini nama dia Majjul. Majjul J. Okey, yang ni buka boleh terangkan tak sikit? Ini kurma Majjul ni seperti kurma yang ada kami packing lah. Pokoknya sama yang macam ni. Ya. Sama dah. Apa beza dia antara dua ni? Besar beza dia lain company dan packaging dia pun lain. Yang ni kami packing sendiri, yang ni adalah packaging dari pembekal lah. Ya. Okey. Masya Allah, Mu'allimah Khair rasa ni tak pernah tengok besar ni punya. Besar dia punya biji kurma ni. Ya. Yang ni apa nama dia tadi? Mekjul. Okey, Mekjul. Apa nak? Okey. Boleh close up sikit. Memang besar ni. Lebih dari ibu jari Mu'allimah Khair. Okey. Mariami Premium. Okey, Mariami Premium. Okey, mungkin boleh terang tak ni? Okey. Mariami Premium ni dia datangkan dengan kotak yang beginilah dengan kandungannya 100 gram. Jadi ini datangnya dari supplier kami lah yang cuba untuk buat jualan di Pasaraya Mustafa. Okey. Dia packaging dia dikecilkan sedikit lah, senang kita nak bawa kan? Ya, betul. Okey. Okey, seterusnya jom kita pergi ke fresh pula. Seterusnya kita ke sila pula. Apakah yang kurma yang ada di dalam ni? Okey, jom kita. Ini kami ada menjual antara ini kurma madu yang isinya dia lebih lembut berbanding yang kurma lain lah. Jadi isi dia pun tebal. Ya. Masya Allah. Ni nama dia kurma madu. Kurma madu. Apa beza dia kurma madu ni kan? Kurma madu ni dia lebih lembab, lebih banyak isi dia, lebih tebal dan lembut lah berbanding yang dengan kurma yang sebelum tadi yang tunjukkan tadi. Okey. Kurma madu ni daripada mana ni? Import? Tunisia juga? Dari Tunisia. Ya. Tunisia. Banyak Tunisia. Ya. Okey. Seterusnya tu. Ni kita ada kurma bertangkai kan? Ya, kurma tangkai. Okey, kurma bertangkai. Ya, kurma tangkai. Dia sama juga macam kurma tangkai yang kami packaging tadi. Cuma bezanya ini didatangkan dengan packaging yang berbeza lah dari supplier. Dengan bersiapkan dengan dia punya tangkai sekali lah. Ya.
maksudnya bila di dalam chiller ni maksudnya lebih fresh lah, no? Ya, lebih fresh. Okey, buka tak? Okey, bertangkai ya para penonton. Okey, ni daripada mana ni? Ni dari Tunisia. Dia Tunisia juga. Balik Tunisia. Okey. Okey, sama juga Qasim. Pun atas tu pun sama juga apa jadi? Tangkai. Kurma tangkai yang seedless date ni maksud dia tiada biji. Okey, jom kita tengok buka. Close up sikit. Memang kurma ni memang tiada biji ya. Seedless yang dibekalkan memang seedless tiada biji. Okey. Okey. Contoh Mu'alimah saya bawa pula kepada produk kurma yang lain, antaranya Gad, kita ada. Kami ada menjual sirap kurma. Jadi dia macam seperti parti kurma yang untuk bancuhan buat minuman lah. Okey. Dan juga kami dapat jualkan parti kurma. Masya-Allah, tak payah nak blend-blend dah, no? Tak payah ada parti bila kita buat air dah. Betul. Okey, nan apa GMO? Non-GMO product of Syria. Okey, produk apa dia? Syria. Ya. Okey, seterusnya kita ada parti lagi lah. Parti ke apa? Ya, ni seperti cordial lah yang untuk bancuhan minuman. Segera punya, no? Ya. Okey. Selain daripada tu, kita ada lagi. Kami ada cuka kurma. Okey, kita ada cuka kurma. Ya. Selain daripada cuka apple, kurma pun ada cuka ya. Para penonton. Okey. Ni apa dia ni? Ada. Ini pun dia seperti jus lah. Dia untuk cordial, seperti cordial untuk minuman. Rasa asli original. Okey, rasa asli ya. Original. Ini produk dari Malaysia ya? Bukan daripada Malaysia ke? Ya, buatan Malaysia. Buatan Malaysia. Masya-Allah. Ini daripada buatan Malaysia. Ni apa ni? Cordial. Okey, Khal Tamar Plus. Okey, daripada produk-produk asing, negara asing, kita ada produk sendiri juga yang Malaysia buat. Buatan Malaysia. Okey. Okey, seterusnya antara lagi produk-produk berasaskan kurma, kita ada lagi apa lagi? Okey. Antaranya kami juga ada jual susu yang terdapat kurma dalam campuran kurma dalam susu tersebut. Ya, seperti jenama Wildan, jenama Irfan. Okey. Lain-lain lagi Iman Koko dan juga Iman Teh Tarik. Dalam teh tarik pun ada kurma. Ya. Semua nak makan benda-benda makanan sunnah kan? Ya. Okey, so daripada susu yang kita 3-in-1 kita bancuh tadi, kita ada juga yang sedia untuk diminum. Ni berasaskan kurma, makan? Ya. Jadi jenama dari Farm Fresh. Susu kurma. Masya Allah. Banyak kan produk-produk kurma, Mu'alimah? Banyak sangat. Menarik. Alimah Khair ni. Ustazah Siti Khadijah kata teringat pasal kurma Madinah. Masya Allah. Masya Allah. Doakan Mu'alimah Khair juga nak ke sana juga nanti. Doakan ya. Okey. Jom Mu'alimah Adikanti, adik-adik dan para penonton, kita nak ajak untuk kenali jenis-jenis kurma. Dan Mu'alimah nak kongsikan kurma yang paling terkenal dan digemari oleh rakyat kita, rakyat Malaysia. Antaranya ni nampak tak ada pelbagai jenis-jenis kurma. Antaranya yang terkenal di Malaysia Ajwa kan. Ni antaranya Mu'alimah tak nak sebut semua, boleh tengok dan tengok bentuk-bentuk dan seakan-akan sama aja kan Mu'alimah diganti kan, seakan-akan sama tapi nama lain-lain. Namanya lain-lain. Okey, Ajwa kurma Nabi seperti mana kita tahu kan, yang terdapat di Malaysia lah, yang popular di Malaysia. Seterusnya
Kita ada Mabrum kan di Malaysia ni, Mabrum, Maktumi, Mazafati, Mu'alimah Khair dulu waktu zaman mengaji di Universiti Islam Antarabangsa, ada ni Mazafati ni kalau nak buka puasa dekat Masjid UIA tu, yang ni Mu'alimah Syari. Masjid Syah. Okey. Okey, kemudian ada juga Mek Jul. Kalau Mu'alimah Reha tu mesti ada pengalaman berbuka puasa di luar negara kan. Mu'alimah Reha kan belajar di luar negara seperti Mu'alimah Mali kan. Mu'alimah Hai ni Ustazah Saadah kita sebut wajib ada bulan puasa. Masya Allah kan Hajah. Kalau bulan puasa je mesti nak cari kurma. Tapi sebenarnya kurma ni bukan tunggu bulan puasa je, bulan Ramadan saja. Digalakkan sarapan makan. ni Puan Hajah cakap ni. Sarapan. Betul. Maksudnya Puan Hajah kita ni sentiasa melazimi makan kurma ni pada setiap hari. Okey, alhamdulillah. Betul lah, kita kata Mu'alimah Hai, kita kata nak masuk syurga kan. Kita nak jadi ahli syurga tapi kita tak amalkan pun makanan syurga, makanan Amalkan, syurga kan. Jadi kita kena amalkan. Mesti wajib ada di dalam rumah kita, setiap rumah mesti ada. Mu'alimah Khair tengok tu ada ni resepi menarik daripada Puan Hajah. Mungkin boleh bacakan sikit. Lah Masya Allah, Puan Hajah Saadah buah kurma sedap digoreng. Macam goreng pisang, rangut dan manis. Plus kopi panas. Masya Allah, resepi baru ni. Okey, kita masuk dalam resepi harian kita kan. Betul dengan tu. cekodok kurma. Goreng ni tak pernah makan lagi ni. Kurma goreng benar-benar rasa. Okey, Mu'alimah Khair teruskan. Antara lagi, tadi Mu'alimah Khair ada kongsikan Mu'alimah Khair suka makan mariami. Mariami ni dia rasa dia sangat sedap. Kalau Mu'alimah Noni tadi dia cakap apa? Kurma bertangkai kan? Mu'alimah di konti mesti ada kurma yang sedap. Ya. Mu'alimah Khair, apa agaknya khasiat kurma yang akan dikongsikan oleh pakar kita minggu ni kan? Betul tu. Jom kita sebelum tu kan, kejap Mu'alimah Masyitah. Ada lagi Mu'alimah Khair nak kongsikan sedikit lagi, iaitu khasiat dan kelebihan kurma ajwa ni. Okey, sebenarnya kita tahu kurma ajwa ni bentuknya macam di dalam gambar ni. Okey, dan hadis yang menyebutkan antaranya daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man tasabbaha bi sab'in tamaratin ajwatan lam yadurruhu zalikal yawmun summun wala sihrun." Okey, jadi ni adalah kelebihan kelebihan buah kurma ajwa yang mana sesiapa yang makan 7 biji kurma ajwa pada waktu pagi tidak akan memberi mudarat sebarang racun maupun sihir kepadanya pada hari tersebut. Yang ni hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, Mu'alimah nak kongsikan lagi satu khasiat dan kelebihan kurma ajwa yang mana yang telah dirakamkan dalam Al-Quran, kisah Sayyidatina Maryam semasa dalam kesakitan di saat hendak melahirkan Nabi Isa AS. Dan ayat ni Allah rakamkan dalam surah Al-Maryam ayat 25 dan 26. Yang ni sangat ni kelebihan kurma ajwa. Okey. Okey, mesti para penonton nak tahu apakah khasiat yang lain buah kurma ini kan? Okey, jom kita tanya pakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Diharapkan semua sentiasa sihat. Alhamdulillah, hari ini kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Taala untuk berkongsi buah-buahan syurga yang kita akan kupaskan pada malam ini. Nama saya Afnida binti Anwar, Pegawai Sains Pemakanan Pejabat Kesihatan Daerah Kubang Pasu. Buah kurma ni sangat sinonim dengan bulan Ramadan. Tapi di Malaysia ni alhamdulillah mudah dapat. Tak bulan Ramadan pun sentiasa dijual di mana-mana. Yang mana kurma ni Allah jadikan pelbagai jenis. Kurma ajwa, kurma maryami, kurma safawi, rutab dan sebagainya. Setiap kurma ni mestilah terdapat khasiatnya yang tersendiri. Okey, kurma ni merupakan sumber tenaga kerana rasanya manis, mempunyai sumber karbohidrat. Dia mempunyai antioksidan yang dinamakan selenium.
selenium. Kemudian dia juga mempunyai potasium yang mana mengelakkan darah tinggi dan baik untuk pengawalan rentak jantung. Ia juga mempunyai fiber iaitu serat yang tak larut air. Okey, dan kaya zat besi. Macam buah delima tadi dia tinggi iron, dia mempunyai yang buah kurma ni juga tinggi zat besi. Iron tu zat besi lah yang mana kita sarankan untuk mereka yang mempunyai masalah anemia untuk mengambil buah-buahan ini. Selain itu, yang baru saya jumpa dari bacaan saya, ia mempunyai glycine dan threonine yang mana menggalakkan hormon prolaktin bagi ibu-ibu yang mempunyai anak kecil, yang mana hormon prolaktin ni membantu menghasilkan susu. Susu ibu lah. Okey. Buah ni banyak mana kita nak makan. Satu hari kita digalakkan mengambil 2 sajian buah-buahan. Contoh tadi buah delima kita nak ambil. Okey, 1 sajian buah delima adalah sebelah buah delima tersebut. Iaitu kita katakan 1 sajian. Untuk 1 sajian buah kurma, kita ambil 3 biji untuk 1 sajian. Jadi kita digalakkan untuk mengambil 2 sajian sehari mengikut piramid makanan Malaysia. Okey. Buah kurma ni dia tinggi antioksida. Walaupun nama dia ajwa, walaupun nama dia mariami, tahap tingkat kandungan antioksida ni adalah berbeza mengikut jenis kurma tersebut. Walau bagaimanapun, setiap kurma ni mengandungi khasiat yang paling baik yang boleh kita amalkan setiap hari. Tak perlu tunggu bulan puasa. Asyik tunggu bulan puasa saja baru jumpa kurma. Tu pun kita makan sebiji. Apa kata dari sekarang di bulan Rejab, bulan Syakban, kita amalkan buah syurga ini dengan mengambil 1 sajian 3 biji. Okey, apakah yang kita boleh buat? Takkan nak makan selain pada makan terus, kita mungkin boleh buat jus kurma yang dicampur dengan susu, blend kurma tersebut, ataupun kita rendam kurma di sebelah malam dan esok paginya kita minum. Yang tak sempat masak di pagi hari nak ambil sarapan, sekurang-kurangnya kita makan buah kurma atau buah kurma dengan susu lebih baik. Selain itu, puding roti. Kita boleh gunakan manis kurma tu menggantikan gula, tak perlu tambah lagi gula. Kita buat puding roti yang mengandungi kurma, bukan sahaja mengenyangkan, malah tinggi khasiat. Selain itu, kita boleh jadikan kurma sebagai sapuan. Selepas kita letak sedikit minyak zaitun tadi, mungkin kita boleh letak jam yang diperbuat daripada buah kurma. Jam yang dibuat pada buah kurma ni, kita tak perlu lagi lah tambah gula. Okey, sebab kurma tu memang rasanya manis. Okey, bolehkah orang kecil manis nak makan buah kurma sebab rasa dia manis? Kurma ni rasa dia manis. Dia mempunyai serat. Dia mempunyai serat yang tak larut. Jadi nak melarutkan dia untuk mengawal gula dari kurma tersebut, apa kata selepas kita makan kurma, kita minum bersama air bali. Air bali bukan sahaja bagus untuk mengawal kolesterol dalam darah, malah ia boleh mengawal gula kerana dalamnya ada serat yang larut. Kalau dalam kurma serat tak larut, jadi dia dilarutkan oleh serat larut dalam air bali. Okey. Boleh juga nak buat muffin daripada buah kurma, dicampur sedikit kismis dan madu, agar-agar kurma, kek kurma dan kuih. Macam kalau kita buat tak nenas kan, apa kata inti tak tersebut kita gantikan dengan buah kurma, lebih tinggi khasiatnya dan menggunakan gula semata-mata daripada buah kurma tersebut. Terima kasih banyak-banyak kepada yang mendengar. Semoga apa yang kita kongsikan hari ini dapat memberi sedikit input lah dalam mengawal ataupun dalam mencegah sebarang penyakit yang terutamanya penyakit tidak berjangkit
yang sedang menghantui seperti kencing manis, darah tinggi, kanser, itu semua tidak berjangkit. Tapi dia banyaknya disebabkan oleh pemakanan kita yang kurang sihat. Makanlah dengan seimbang, ikutlah piramid makanan Malaysia dan pinggan sihat Malaysia. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, banyaknya khasiat buah kurma ni. Okay, jadi kita nak hasilkan sesuatu menggunakan buah kurma. Jom kita tonton video ini. Assalamualaikum para penonton. Hola. Hari ni kita akan buat waffle menggunakan roll oat tanpa tepung gandum. Kita masukkan sebiji telur. Kemudian potong buah kurma yang telah dibasuh dan masukkan ke dalam roll oat. Mengapa kita guna roll oat dan kurma? Kerana dua-dua lebih mengenyangkan dan memberikan tenaga yang lebih berpanjangan. Masukkan sedikit esen vanila dan sedikit minyak. Kemudian kita akan gunakan susu. Blender bahan-bahan tadi. Untuk lebih menyedapkan, kita masukkan sedikit coklat. Kemudian spray sedikit supaya tidak melekat. Alat ni murah sahaja. Boleh dapatkan di Shopee. Itulah dia adunan kita. Kita masukkan dan kita bakar sekejap. Nampak tu berasap-asap. Jangan risau, dia sedang memasak. Tada! Dah siap waffle roll oat kita tanpa tepung gandum. Nampak sedap dan fluffy kan? Baik, Mu'alimah suka makan dengan peanut butter yang tanpa gula dan perisa yang lain. Sesuai untuk makanan diet. Sedap. Baik, anak-anak Mu'alimah pula suka makan dengan maple syrup. Inilah dia waffle, roll oat dan kurma. Mengenyangkan dan sihat. Selamat mencuba. Masya Allah, banyak rupanya resepi yang dipelbagaikan. Okey, nak tahu tak dalam slot tahukah anda? Jom kita tonton. Mu'alimah, sedap waffle Sedap. Jom, Mu'alimah cerita pun ada waffle. Mu'alimah Nai pun ada buat juga. Jom makan. Resepi Mu'alimah Nisa. Ada juga. Takkan makan saja, minum-minum tak ada ke? Lepas ni, jom kita tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mu'alimah nak tunjukkan cara bagaimana kita membuat kopi daripada biji buah kurma. Jom. Langkah pertama, kita memerlukan buah kurma. Yang ni yang Mu'alimah beli. Kurma Azwa dari Pasar Raya Istafa. Okey, Mu'alimah akan ambilkan beberapa biji buah kurma ini untuk diasingkan bijinya. Kurma yang telah dibersihkan dan dikeringkan. Okey, kita akan masukkan dalam air fryer.
Okey. Boleh buat kopi rupanya. Kopi kurma. Bau dia macam mana Mak Alimah Khair? Memang bau kopi ke macam mana? Betul tu Maklimah Reha. Macam bau kopi. Bila dibakar tu dah bau harum semerbak dah kopinya. Bau kopi tu. Subhanallah. Masya Allah. Kopi kurma boleh tambah dengan susu ke? Boleh. Boleh dipelbagaikan. Boleh ya Adik Pranif? Maklimah Masyitah pun tambah susu. Lebih sedap. Nampak tak? Sedap tu. Sedap. Okey. Maklimah Masyitah. Maklimah di pengakhir ni sekadar ini sahaja perkongsian ilmu yang Muallimah boleh sampaikan kepada para penonton. Okey, jadi sebagai konklusinya, marilah kita sama-sama menghidupkan sunnah dengan memakan buah-buahan taman syurga ini. Okey. Balik kepada Muallimah Masyitah. Alhamdulillah, Muallimah Masyitah pun sudah kenyang. Terima kasih Muallimah ucapkan kepada Muallimah Khair atas perkongsian yang sangat menarik malam ni. Bagaimana para penonton? Muallimah Masyitah kenyang lah. Ya, kenyang makan kopi dengan wafer. Betul. Mesti ada di kalangan penonton kita tak sabar nak cuba buat kopi kurma kan. Selama ni kita buang je biji tu kan. Okey, baiklah. Kisah kurma tadi, Muallimah harapkan banyak info dan pengajaran yang dapat kita ambil dan semoga kita dapat mengamalkan sunnah yang Nabi amalkan, iaitu memakan buah-buahan sunnah yang terbukti sangat banyak khasiat dan kebaikan untuk kita. Baiklah, seperti biasa kita ada soalan terkumpul setiap minggu dan soalan terkumpul ini melayakkan kita para penonton untuk memenangi hadiah yang telah Muallimah tim BTS sediakan yang kita tengok di awal tadi kan. Okey, apa yang perlu anda buat? Para penonton hanya perlu untuk menjawab soalan kuis terkumpul dari minggu pertama sehinggalah ke minggu kelima ini dan selepas segmen minggu ini anda semua perlu menghantarkan jawapan beserta slogan. Okey, pemenang kita akan umumkan pada minggu terakhir iaitu pada minggu depan. Kita dah nak akhir dah ni. Okey, jadi untuk soalan terkumpul kita pada minggu ini, soalannya apa ya? Boleh naikkan 3 soalan kita? Okey, terima kasih. Mana dia? Laju betul. Soalan kita soalan pertama kita ialah berapakah anggaran berat buah kurma yang dapat dihasilkan oleh sepohon kurma? Sepohon kurma berapakah berat buah kurma yang dapat dihasilkan? Okey, soalan yang kedua. Negara manakah yang mengeluarkan produk kurma bertangkai seperti yang disebutkan dalam video terjah tadi? Negara mana? Muallimah Noni kita suka buah kurma bertangkai ni kan? Negara mana yang ada menghasilkan seperti yang disebutkan dalam video terjah? Lagi satu, untuk minggu ni kita ada satu soalan special. Kita ada soalan bonus iaitu kita ada soalan bonus yang sebutkan buah yang akan disiarkan pada minggu siri ke-6 minggu hadapan. Okey, baiklah dapat para penonton. Kita ada 3 soalan pada malam ini termasuk soalan bonus. Jadi hantarkan penyertaan anda selepas siri ini berakhir dan pemenang akan diumumkan pada siri yang terakhir iaitu minggu hadapan. Berserta dengan slogan, saya suka menonton segmen BTS 6.0 kerana okey, baiklah. Kat mana nak hantar tu? Okey, baiklah para penonton dan adik-adik boleh menghantar jawapan kepada kuis soalan tadi pada link Google Form yang akan diletakkan di ruangan chat. Okey, isikan di ruangan chat di Google Form tersebut. Jangan isi di ruangan chat. Okey. Dan para penonton sebelum berpisah, terima kasih Muallimah ucapkan kepada semua penonton yang setia dari awal sehingga ke akhir segmen ini. Muallimah harap para penonton akan terus setia sehingga siri terakhir kita pada minggu hadapan, siri ke-6. Kepada yang terlepas, jangan risau kerana anda boleh tonton semula rakaman ini di www.academyyoutuber.com dan anda juga boleh tonton semula siri ini dan siri-siri yang lepas di link playlist BTS 6.0 yang akan diletakkan di ruangan chat. Okey, dah ada tu kan Muallimah nampak. Okey, baiklah. Dan akhir sekali
Kita jumpa lagi pada minggu hadapan dalam siri terakhir di hari dan waktu yang sama, iaitu hari Sabtu jam 9.30 malam, untuk terus sama-sama kita mendengar kisah yang terakhir, iaitu kisah buah-buahan Taman Syurga dalam Al-Quran. Akhir kata, segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk dan lemah itu datangnya daripada kelemahan kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa ingat hashtag BTS 6.0 mengupas kemanisan buah-buahan dari Taman Syurga. Simarul Jannah. Bye. Jumpa lagi. Minum kopi. Pisang antara buah-buahan yang disebut dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Waqi'ah, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan keistimewaan pisang sehingga ia terpilih sebagai buah di dalam syurga. Malah Allah turut menggambarkan kejadiannya yang terlalu indah dengan susunannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan ini berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pokok pisang yang bersusun-susun buahnya. Surah Al-Waqi'ah ayat 27 hingga 29. Maha suci Allah yang menjadikan setiap bahagian pisang ini, iaitu dari kejadian batangnya, daunnya, jantungnya, malahan buahnya, semuanya memberikan manfaat kepada sekalian makhluk. Oleh itu, jangan lupa saksikan BTS 6.0 untuk sama-sama kita menyelongkar rahsia, khasiat dan kelebihan di sebalik kejadian yang indah ini. khas dari Akademi YouTuber Malaysia, Panitia Aula.